Sudah pasti frasa menyita sebuah bangunan tinggi percakapan langit ini menjadi persoalan dan juga memerlukan pemahaman kita daripada berbagai sisi. Saya ingin bersama dengan Datuk Seri Dr. Jahawaddin Muhammad Yunus merupakan Peguam Kanan Jahawaddin & Co. Assalamualaikum. Selamat petang Datuk Seri. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Bagaimana kita memahami satunya ialah proses dan juga kuasa yang dikeluarkan ataupun yang dimiliki oleh SPRM untuk menyita bangunan ini dan juga adakah ini satu prosedur biasa kerana apabila ada kenyataan dan juga pemberitaan bahawa bangunan seperti ini disita, rakyat biasa seperti kami ini akan bertanyakan bagaimana dengan urusan perniagaan dan juga penyewa ruang dan juga hotel yang berada di situ. Bagaimana kita memahami terma sita itu dan juga bagaimana siasatan itu dijalankan untuk kita fahami secara keseluruhannya. Assalamualaikum saudara Zul. Nampak handsome je kat TV ni. Okey. Teruskan Datuk Ni Seri. apa ni? Okey, dari segi proses penyitaan, ini merupakan satu perkara yang sangat normal dalam proses siasatan oleh agensi-agensi penyiasat seperti SPRM, PDRM, Bank Negara dan sebagainya. Dan di sini kita dapati bahawa berlaku satu siasatan oleh SPRM. Dan kita lihat kepada akta SPRM, dia terdapat satu bahagian yang khusus, lebih kurang 12 perenggan kalau tak salah saya, berkaitan dengan cara-cara menyita harta alih dan harta tidak alih. Jadi soalan yang selalu timbul ialah kenapakah harta tersebut disita? Dalam konteks ini, kenapakah harta tak alih seperti bangunan disita? Okey. Untuk SPRM menyita sesuatu bangunan ataupun suatu harta lain yang tak alih, pendakwa raya mestilah berpuas hati ada beberapa perkara yang berlaku. Yang pertamanya, harta tersebut yang hendak disita itu adalah berkaitan dengan hal perkara suatu kesalahan. Maknanya ada satu kesalahan yang disiasat dan pendakwa raya mempunyai maklumat untuk mengesyaki secara manasabah bahawa harta tersebut ada kaitan dengan kesalahan yang disiasat. Sebab yang keduanya ialah sekiranya harta tersebut digunakan sebagai peralatan untuk melakukan suatu kesalahan. Jadi ada dua sebab utama kenapa suatu harta itu disiasat. Dan Saudara Zul, kalau kita masih ingat, banyak kali juga ada beberapa perkara harta-harta yang pernah disita. Sebagai contoh, rumah Peluh juga di Penang pernah disita. Dan akhirnya mahkamah telah membenarkan rumah itu dipulangkan balik. Dan dalam proses penyitaan ada beberapa langkah-langkah yang perlu diambil oleh pendakwa raya di SPRM. Yang pertamanya ialah beliau terpaksa keluarkan satu notis kepada pemunya hartanah tersebut, bangunan tersebut ataupun orang yang mengendalikan hartanah tersebut, memberitahu mereka bahawa inilah harta tersebut akan disita, ada terma-terma tertentu yang menjadi syarat kepada penyitaan tersebut. Yang keduanya, kenapa yang orang ramai boleh tahu tentang bangunan disita ialah kerana peruntukan di bawah SPRM ialah notis penyitaan ini perlu disiarkan dan diedarkan dalam dua surat khabar. Satu dalam bahasa kebangsaan dan satu lagi dalam bahasa Inggeris. Dan yang langkah ketiganya ialah notis tersebut harus dilanjutkan kepada pentadbir tanah ataupun kepada pendaftar hak milik supaya pentadbir tanah diberi notis bahawa hartanah tersebut telah disita dan sebarang urusan berkaitan dengan hartanah tersebut tidak dibenarkan. Jadi itulah tujuannya. Datuk Seri, Dan untuk pengetahuan para pendengar, perintah penyitaan ini di bawah akta SPRM adalah selama 18 bulan. Okey. Dan jika tidak ada apa-apa langkah yang diambil dalam 18 bulan ini, sebagai contoh untuk melucutkan hak, dia akan dipulangkan kembali kepada pemunya hartanah tersebut ataupun orang yang disita daripadanya. Datuk Seri, bagaimana Ya, kita memahami harta tak alih dengan harta alih contohnya yang disita, kerana umum mengetahui dan juga mengingkati bagaimana SPRM dan juga pihak polis merampas barangan-barangan mewah milik bekas Perdana Menteri dan juga Datin Seri Rosmah Mansor sekitar 5 tahun lepas. Bagaimana membezakan itu dengan penyitaan yang seperti Menara Ilham, satu, dan dua, sejauh mana penyitaan ini signifikan kepada siasatan yang dilakukan oleh SPRM? Kenapa pentingnya itu dilakukan penyitaan? Walhal kalau sebagaimana, adakah ini adalah bukti nyata atau bukti yang lebih kuat berbanding dengan siasatan forensik yang lain daripada segi akaun dan sebagainya? Okey. Yang pertamanya dari persoalan apa yang dialih, yang tak alih. Yang tak alih itu ialah yang tetap, yang tidak boleh bergerak. Sebagai contoh bangunan dan sebagainya.
Dan kalau kita cakap sebagai contoh berkaitan dengan wang tunai merupakan harta yang alih, dia boleh dibawa ke mana-mana. Jadi kedua-duanya juga boleh disita. Sebagai contoh, kalau ada wang kita di dalam bank, maka notis akan diberikan kepada bank untuk freeze the account ataupun apa yang dalam situ disita. Maknanya duit tu masih dalam bank, cuma kita tidak boleh gunakan. Dan kalau wang tunai, sama ada wang tunai itu dibawa ke SPRM ataupun diletak di bawah jagaan orang-orang yang tertentu yang diberi kuasa. Jadi itu cara-cara menyitanya. Okey, tujuannya disita ialah kerana undang-undang tidak membenarkan seorang pesalah itu mendapat manfaat daripada harta yang didapati secara salah. Jadi itu yang dikatakan sebagai hasil daripada kegiatan ataupun aktiviti-aktiviti haram. Jadi oleh sebab itulah sitaan dibuat. Yang keduanya ialah untuk digunakan harta tersebut sebagai saksi sebagai keterangan jika perlu dalam mahkamah. Jadi dua tujuan utama kenapa sitaan itu dibuat. Dan sejauh mana itu penting di pembuktian itu dilakukan di pihak mahkamah dan berapa kuat dan signifikannya untuk membuktikan kebersalahan dan sebagainya? Okey, ia sangat penting Sarazul, kerana aktiviti-aktiviti haram ataupun yang salah di sisi undang-undang harus dikaitkan dengan hartanah tersebut yang disita. Maknanya pendakwa raya mempunyai beban yang kuat, beban yang besar untuk pergi ke mahkamah untuk membuktikan bahawa hartanah tersebut memang adalah hasil daripada satu kegiatan yang haram ataupun digunakan sebagai peralatan untuk melakukan satu perkara yang haram. Dan akhir, katalah pesalah itu dituduh di mahkamah. Akhir kes tersebut, jika dibuktikan bahawa kesalahan itu telah dilakukan dan jika dibuktikan bahawa hartanah tersebut ini adalah hasil daripada kegiatan haram, maka mahkamah boleh mengeluarkan perintah untuk melucut hakkan hartanah tersebut. Maknanya ia pergi pada kerajaan. Dan kerajaan bolehlah menyimpannya, menggunakannya ataupun menjualnya dan mendapatkan hasil daripadanya dan masuk balik kepada perbendaharaan negara. Jadi itulah proses yang ada di dalam proses penyitaan dan pelucutan hak. Okey, baik. Terima kasih banyak Datuk Seri Dr. Jahabuddin Mohamed Yunus, Peguam Kanan Jahabuddin & Co memberikan sebanyak pencerahan mengenai penyitaan yang dilakukan oleh SPRM terhadap Menara Ilham dan ini memberikan dan juga menjawab dan juga memberikan banyak penerangan mengenai keperluan dan juga tindakan yang dilakukan oleh SPRM tersebut.